best kan tadi? Okey, nak tahu lepas ni kami nak pergi mana? Jom dengar second verse. Jom. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Azura dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Percutian saya di Labuan ini diteruskan lagi dengan pencarian aktiviti-aktiviti yang boleh membantu saya mengenali lebih dalam lagi tentang pulau yang sangat indah ini. Sekarang ini saya berada di Patau-Patau 1 untuk mencuba makanan tradisi penduduk-penduduk di Labuan yang dipanggil ambuyat. Apa kata anda dan juga saya? Kita lihat bersama. 13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu Labuan kita kembali, ditemani lover sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari JB. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan pulau gaya sapi. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Kampung air Patau-Patau 2 ini terletak hanya kira-kira 2.5 km atau 10 minit perjalanan dari terminal feri antarabangsa Labuan. Ia merupakan salah satu daripada 2 buah kampung air yang terdapat di Labuan selain kampung air Berbuluh. Semestinya, tujuan utama kedatangan mereka ke sini adalah untuk mengenali dengan lebih dekat akan keunikan masyarakatnya yang menjalani kehidupan seharian mereka di atas air. Bagaimanakah cara yang paling mudah untuk kita mendekati sesuatu masyarakat? Tak lain, tak bukan, tentulah dengan makanannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Sadia ke? Puan Saripah. Oh, Saripah. Maaf, Puan Saripah. Apa khabar? Kau baik. Saya Azura. Saya sekarang dalam percutian di Labuan ni nak mengenali tentang penduduk dan juga makanan tradisi yang terdapat di Pulau Labuan ni. Dan saya diberitahu Puan Saripah memang bolehlah memberikan kepada saya tunjuk ajar dan juga pengetahuan tentang makanan tradisi ambuyat. Boleh. Boleh ya? Boleh. Kita buat daripada proses A sampai ke Z. Okey. Lepas tu kita makan. Okey, kita ke mana dulu? Masalah. Alright. Bahan asas ambuyat diperbuat daripada sagu yang terdapat di dalam ruyung atau batang pohon rumbia. Ia kemudiannya diproses sehingga menjadi ketulan tepung sagu atau ambulung. Mula asalnya tu dikatakan rumbia, sudah kamu rumbia sagu. Jadi sudah jadi sagu ditapis, kalau sudah jadi dia untuk dimakan dalam ambuyat lah. Untuk menghasilkan ambuyat, tepung sagu akan dibancuh dengan air panas sehingga ia mencapai kelikatan yang sesuai, iaitu seperti bubur kanji. Ambuyat yang telah siap dibancuh biasanya dimakan bersama cacah, iaitu sejenis sos pencicah tempatan, serta apa saja lauk pauk bergantung kepada selera anda. Ambuyat dimakan dengan menggunakan penyepit yang dikenali sebagai candas. Candas ini biasanya diperbuat daripada buluh atau plastik. Ambuyat ni ia adalah makanan tradisi orang Brunei lah. Yang pernah saya makan dari kecil sampai saya sekarang, itu yang saya makan. Okey jualan, tidak mengkudaratkan badan. Macam ambuyat ni, dia penuh dengan sumber karbohidrat. Memang tulen, tak ada benda-benda lain lagi. Dia tak ada lemak. Kepada sesiapa yang nak tenaga yang cepat, boleh makan ambuyat ni dulu. Tapi dia cepat dihadam. Maknanya bila dah habis nanti dia lapar balik. Macam seperti mana yang anda dapat lihat, ambuyat ni dia sangat likat kan. Jadi kita cicahkan lagi sekali dengan ni. Campur dengan ampatnya. Ampat ni dia memang ikan je lah. Pedas sikit. Rasanya okey. Dia macam rasa asam pedas pun ada juga. Jadi kita nak dapat khasiat-khasiat yang lain pula adalah daripada lauk pauk yang kita dapat kat sini. Ya. Sekarang kita cuba jantung pisang pula. Okey.
Okey. Okey? Okey. Tapi pucuk pangkal dia sedap. Itu yang penting. Di samping itu, ia turut memberikan sumber nutrisi lain yang menyamai nasi tetapi tanpa kandungan gula. Pada masa yang sama, kandungan lemaknya pula amatlah rendah. Masyarakat Kadayan Brunei sememangnya tidak dapat dipisahkan dengan ambuyat. Juadah ini menjadi hidangan ruji mereka saban hari, seperti mana nasi bagi masyarakat di Semenanjung. Selain ambuyat, juadah ini juga dikenali dengan nama lain seperti linut atau papeda. Nampaknya aktiviti pertama saya pada hari ini telah selesai. Menurut perancangannya, aktiviti saya hari ini akan berlanjutan sehingga ke lewat malam. Menarik kan? Jadi, kalau nak tahu, kenalah tunggu. Kami menari bersaksi Kinabalu cantik sekali Pernah berjalan pulau gaya sapi Mentanani mengaluh dan rusukan buat rujukan Oh ayu saksikan Bulan penuh dengan kasih sayang Ramadan, Ramadan Tahunnya sang maha penyayang Istimewa Ramadan ini, Drama OK membawakan kepada anda drama bersiri Sebiru Hujung Borneo, Isnin hingga Jumaat 9 malam. Apa yang keluar daripada mulut Edri dari hati yang paling dalam. Apa guna tanah warisan kalau terbiar? Usaha kita berhasil. Setulus hati, semestinya hanya di saluran OK. Puasa Ramadan datang kembali Langit bumi bintang pun menari Wajah-wajah bahagia menyambut gembira Welcome to my paradise Para-para-pa-pa Para-para-pa-pa Para-ra Hey Nita, Adri. Lama tunggu? Tak. Oh, okey. Hey, how are you guys? Alhamdulillah, okey. Roy dah bersedia? Dah. Sebagai seorang nak tahu, ke mana kita hari ini? Okey, saya ada surprise untuk kamu. So hari ini kita akan buat exploration dive. Nama dive site kita hari ini adalah Vernon Banks. Kurang lebih 35 batu nautika. Ui, jauh tu. Dari tusukan. Dia menarik dekat sini dia punya coral. Coral cantik. And then dive site ni dia flat je. Okey, maksimum adalah 60 minit ataupun salah seorang daripada kita low on air 50 bar ataupun bottom time. Okey. Mana-mana satu pula. Mana-mana satu yang datang. Okey. Kita akan buat multi level. So kita akan mula dari dalam, dari 25 meter. Okey. So kita akan pergi ke arah east. Okey, sebab di sebelah east dia makin cetek. Okay. So from 25 meter kita akan pergi about 12 meter. Kita akan naik lagi around 6 meter. Okey, bagus. Okey, jom. Dah sedia? Dah. Okey, alright. Dah sedia. Jom. Dah beres. Semua dah bersedia? Okey. Jom. Vernon Bank atau Beting Vernon terletak kira-kira 40 batu nautika ke arah utara dari Pulau Labuan. Nita diberitahu perjalanan dari jeti akan mengambil masa yang dianggarkan sekitar 1 jam 30 minit. Beting Vernon merupakan sebuah atol atau pulau karang yang dianggarkan sepanjang 13 km panjang dengan diameter seluas 3 km. Namun begitu, hanya sebahagian kecil saja daripada kawasan tersebut yang telah diterokai. Ekosistem di kawasan terumbu Vernon Bank ini sememangnya dipenuhi dengan pelbagai spesies hidupan yang menarik. Lebih menarik lagi, selaman kami pada hari ini adalah sebuah selaman berbentuk eksplorasi yang tidak pernah Nita lakukan sebelum ini. Exploration dive ni dia lebih exciting, dia lebih mengujakan sebab kita tak tahu lagi apa yang kita akan nampak di tempat baru kan. Jadi macam kalau kita dive biasa, kita sudah tahu apa yang kita akan nampak dan kita tahu di mana benda yang kita nampak. Macam kita tahu kita pergi di tempat baru ni,
dia lebih mengujakan. So untuk exploration dive, kamu kena buat planning diving yang lebih terperinci. Jadi kamu kena tahu dari mana kamu mau mulakan dive dan dari mana ke mana tujuan arah tuju, dan kamu kena juga perancangan untuk keselamatan juga. Dari segi keselamatan tu memang kita kena ambil kira juga lah dalam aspek untuk pergi meneroka dive site baru. Vernon Bank is one of the mind-boggling dive site that I have ever been. It is about 1.5 hours boat drive from Labuan in the north direction. But it's not much known actually to the diver, but known to the fishermen, the people who go there fishing. It is actually an atoll, and with a crater in between 5 meter to 20 meter depth. But one side of the atoll to the other side, it takes about 20 minutes to half an hour. So you can imagine the size of the Vernon Bank. Antara yang paling jelas kelihatan di sini adalah table coral. Table coral biasanya terdapat di perairan cetek. Ia berasal dari keluarga karang Acropora yang secara keseluruhannya terdiri daripada 149 jenis spesies. Karang ini dikenali dengan strukturnya yang mempunyai permukaan lebar seakan-akan meja dengan ketebalan tidak melebihi 5 cm. Koral dekat sini, kebanyakan koral yang saya nampak selama saya menyelam di Labuan ni, yang saya tengok kebanyakan dia table coral, hard coral kebanyakan. Tapi memang ada jugalah soft coral, and then dia punya warna berwarna-warni, berbagai saiz. Ya, sangat-sangat cantik. Batu karang keras sebenarnya adalah haiwan, tetapi bercirikan tumbuhan dan bercirikan batu. Dia dikatakan haiwan sebab dia akan keluarkan tentakel dan dia akan makan plankton-plankton yang dalam air. Dia boleh berfotosintesis disebabkan dia ada satu alga yang dipanggilkan zooxanthella yang akan berfotosintesis untuk dia. Dia ambil zooxanthella dalam air, alga tu akan berfotosintesis dan bekalan makanan akan diberikan kepada koral. Kewujudan table coral amat penting bagi ekosistem di sesebuah terumbu karang kerana ia membentuk struktur kalsium karbonat yang bertindak sebagai asas sokongan kepada hidupan lain di sekelilingnya. Dancerfish ni selalunya dia di table coral. Ya, tabiat dia keluar masuk dari table coral ni kalau dia terasa diri dia terancam ataupun ada pemangsa yang berdekatan, dia akan bertapuk di dalam table coral ni untuk berlindung, untuk mempertahankan diri dia daripada pemangsa. Saiz permukaan karang ini mempengaruhi tahap penyerapan cahaya matahari dari permukaan air serta kadar penyerapan nutrien daripada persekitaran, contohnya zooplankton. Nah, jadi kalau dia memerlukan cahaya matahari, kedalaman koral atau batu karang keras ni, kedalaman yang mana dia boleh tumbuh, yang paling baik adalah lebih kurang 20 ke 30 meter sahaja di kawasan kita. Dan terumbu karang kita yang terbaik adalah di antara lebih kurang 20 meter. Telinga gajah atau elephant ear coral juga dikenali dengan nama karang kulit. Spesies ini biasanya terdapat di kawasan perairan yang mempunyai pasang surut pada kedalaman 10 hingga 30 meter. Karang telinga gajah hidup dengan memakan plankton dan boleh membesar sehingga 90 cm. Untuk melindunginya daripada serangan musuh, karang ini mempunyai toksin berbahaya terutamanya terhadap sesetengah spesies ikan. Walau bagaimanapun, karang ini menjadi habitat dan tempat perlindungan kepada beberapa spesies ikan, contohnya seperti ikan gobi ini. Spiky sea cucumber biasanya boleh ditemui di perairan tropika terutamanya di kawasan berpasir yang bersih serta berhampiran terumbu karang pada kedalaman antara 5 hingga 40 meter. Spiky sea cucumber atau gamat nenas ini boleh dikenali melalui duri-duri atau papila yang terdapat pada bahagian atas tubuhnya. Ia mampu membesar hingga lebih 70 cm panjang. Gamat sememangnya mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap penyakit kerana ia mempunyai sel fagosit yang bertindak sebagai sistem imunisasinya. Sea cucumber dia dalam family Echinodermata. Jadi dia radiosimetri, dia panjang, dia simetri. Dia ada satu kepala dan satu tail. So dia makan, dia ikut depan, dia macam ada tentacles. So semua air masuk, dia akan filter feeder makan plankton yang dalam air itulah. Jadi biasa dia akan berada di atas pasir
Jadi dia akan makan je apa-apa yang dalam water column, atau dia juga kadang-kadang dia juga akan masukkan kepala dia masuk dalam pasir untuk makan makanan yang dalam pasir itu. Dia sangat important lah dalam marine environmental kerana dia akan makan semua nutrien yang atas pasir itu, lepas tu barulah nutrien tu akan dalam cycle. Jadi cara dia mempertahankan diri ialah dia akan mengeluarkan semua intestine, semua inner organ dia. Jadi ikan tu akan macam terperanjat pula, nampak benda keluar dari mulut. Jadi masa itulah ikan tu akan lari lah, jadi dia akan selamat. Ikan kecil yang comel ini adalah red fire goby. Ia biasanya berwarna kuning di bahagian kepala, berbadan putih manakala merah di bahagian ekor. Ikan ini dikenali dengan sirip dorsalnya yang panjang. Sirip tersebut sentiasa digerakkan kerana ia adalah suatu cara untuk berkomunikasi dengan ikan-ikan gobi yang lain. Ikan ini boleh ditemui di kawasan terumbu yang berkedalaman dari 6 hingga 70 meter. Fire goby ni normally dia selalu berenang di luar sarang dia, iaitu ada satu lubang di dalam pasir. Dia akan selalu berenang di sana. Jadi kalau macam dah nampak diver ataupun dah nampak ikan-ikan lain, ikan pemangsa, dia akan terus bertapuk dalam lubang. Tapi yang kita orang jumpa dekat Vernon Bank ni pula, kita orang dekat dengan dia pun dia masih lagi di luar sarang untuk just bagi kita orang ambil gambar dia. Bagi ikan gobi yang matang, saiznya boleh mencecah hingga 9 cm panjang. Oh, I love sea fan. Sea fan actually grow in the area where there are a lot of current because they filter through the current and they actually trap those nutrients. Sea fan ni adalah satu jenis haiwan yang dalam air. Ianya bukan koral tetapi ianya boleh mendapatkan satu struktur yang keras. Bila kita nampak tu, kita tahu ianya satu kawasan yang selalunya arus dia deras. Ini disebabkan bila sea fan tu dia akan tumbuh macam ni, dan ianya adalah satu haiwan yang akan menapis plankton dalam air yang dibawa oleh arus. Kalau arus lagi kuat, lagi dia suka sebab lagi banyak plankton yang akan sampai kat dia boleh tangkap dan dia boleh makan. Jadi bila kita tengok je gogonia sea fan, kalau bentuk dia macam ni, kita tahu arusnya akan datang dari sini ataupun datang dari sini. Eggshell cowrie sebenarnya bukanlah daripada spesies siput cowrie. Namun ia mendapat gelaran itu disebabkan rupanya yang amat mirip kepada siput tersebut. Eggshell cowrie bercengkerang putih serta mempunyai mantel berwarna hitam dan bercorak. Seekor eggshell cowrie yang matang biasanya bersaiz sepanjang 7 cm. Namun, ia boleh membesar sehingga 12 cm. Karang lembut inilah yang menjadi makanan utama eggshell cowrie, terutamanya polip karang kulit. This is a good place to die because I have only one thing to summarize this place. You expect the unexpected because it's such a vast area. Anytime, anything can come in without you noticing because they are deep end and shallow end. My figuring is that this place could be a cleaning station for the manta ray, for instance. I think the water temperature has also kind of dropped down. And I believe that it's time for the big giant whale shark to come in. Actually, yeah, I wish I could see that one day. Yeah. Sesungguhnya pengalaman menyelam di Vernon Bank merupakan sesuatu yang baru buat Nita. Walaupun terpaksa melalui perjalanan dengan bot selama lebih 3 jam, termasuk pergi dan balik, tetapi ia adalah pengalaman yang amat berbaloi. Semoga pada masa akan datang, Nita berpeluang untuk terlibat lagi dalam selaman sedemikian. Mentandani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayu saksikan. Regal angelfish. Dan kita jumpa ikan sandras tu yang menyerupai apa? Daun. Ya. Daun. Tapi yang ini dia kehijauan sikit. Ya. Depan sikit tu kita ada nampak hawkfish. Yang kecil. Biasa kita nampak yang long nose tu. Ini dia punya moncong dia yang pendek dia kan. Dia pendek. Ada. Boleh tak Roy sign untuk kita? Boleh. Okey, terima kasih Roy. Terima kasih. No problem. Okey Roy. Ya, besok satu lagi selaman. Satu lagi selaman. Atau kejutan? Kejutan yang baru.
Tanjung Kubong begitu terkenal dalam kalangan pelancong kerana ia menempatkan sebuah struktur menara chimney setinggi 106 kaki. Struktur tersebut dibina pada era kegemilangan perlumbungan arang batu di Labuan dengan menggunakan lebih daripada 23,000 batu merah yang dibawakan khas dari England. Kira ini boleh dikatakan mercu tanda lah. Ya, betul. Mercu tanda Labuan sendiri. Ya, betul-betul. Untuk kerja-kerja konservasi menara chimney ataupun monumen chimney telah dijalankan pada tahun 1997 dan berakhir pada tahun 1999. Okey, untuk muzium sendiri sebagai galeri pameran telah dibina pada tahun 2000 dan dibuka secara rasmi pada tahun 2002. Disebabkan oleh gelarannya sebagai The Chimney, ramai yang beranggapan bahawa menara ini pernah digunakan sebagai serombong asap. Namun, daripada kajian terbaru yang dijalankan, tidak ada sebarang kesan pembakaran yang pernah berlaku di binaan ini. Melalui ekskavasi yang dilakukan pada tahun 1997, binaan ini didapati berdiri di atas struktur batu kapur kaulin serta diperkukuhkan lagi dengan 12 lapisan batu bata sebagai asasnya. Terdapat beberapa aktiviti yang boleh dilakukan. Antaranya, anda boleh singgah ke Pusat Informasi Chimney untuk mempelajari tentang sejarah perlumbungan arang batu di Labuan, melawat menara The Chimney atau menyelusuri laluan sejarah untuk melihat sendiri artifak tinggalan industri arang batu. Ini adalah kawasan Gedung Ubat lah. Kenapa dipanggil Gedung Ubat? Mengikut penceritaan tempatan, ubat itu adalah bedil atau peluru. Jadi kita mengekalkan nama Gedung Ubat tu. Inilah dia dah ada tulis dah. Stor penyimpanan bahan letupan dan peluru tentera Jepun ketika Perang Dunia Kedua. So dalam trail ni memang tempat pertama yang akan kita lalui ialah ini adalah checkpoint kedua. Checkpoint kedua. Yang pertama chimney tadi, ni checkpoint kedua. Ada 7 checkpoint. Ya. 7. Pertandingan menyuluh adalah salah satu daripada inisiatif yang terdapat dalam Pesta Air Labuan anjuran Radio Labuan FM. Sebelum pertandingan menyuluh dimulakan, para peserta akan diberikan taklimat oleh pihak penganjur. Taklimat tersebut merangkumi aspek pengiraan mata, peraturan pertandingan serta langkah-langkah keselamatan. Saban tahun, pertandingan ini mendapat sambutan hangat daripada pelbagai lapisan masyarakat. Budaya menyuluh atau menangkap ikan secara tradisional ini sememangnya merupakan warisan masyarakat di Labuan sejak turun-temurun. Ni ikan ni. Nampak ini untuk ke Azura nanti. Baiklah, sementara mereka pergi menyuluh, saya sempat meluangkan masa untuk berhibur seketika. Persembahan budaya yang diadakan di pentas utama diadakan khas bagi memeriahkan lagi pesta menyuluh. Persembahan kebudayaan masyarakat Kadayan Brunei ini dikenali sebagai bermukun. Bermukun merupakan pertandingan berbalas pantun sambil diiringi dengan permainan alat muzik rebana. Apa yang membuatkan saya lebih seronok tentang persembahan ini adalah ia turut melibatkan golongan kanak-kanak. Sekaligus, ini memperlihatkan bahawa generasi muda suku Kadayan ini begitu menghargai nilai budaya dan warisan masyarakat mereka. Bantunmu manis tetap laku baras, barulah senang rasa di hati. Setelah waktu untuk menyuluh tamat, kini tibalah pula masanya untuk sesi pengadilan. Segala hasil tangkapan yang diperolehi oleh para peserta akan ditimbang mengikut kategori tertentu. Menurut maklumat yang saya perolehi daripada pihak penganjur, terdapat 6 kategori yang dipertandingkan. Kategori tersebut dibahagikan mengikut jenis tangkapan para peserta. Pasangan peserta dengan nilai timbangan tangkapan yang paling berat akan menjadi juara mengikut kategori masing-masing. Satu pengalaman yang sememangnya tidak dapat dilupakan. Fiesta Menyuluh 2017 ni sememangnya satu keunikan buat saya kerana belum pernah lagi saya melihat orang keluar ke laut dengan kampung sampai lewat malam macam ni masih lagi berpesta. Satu aktiviti yang memang diadakan setiap tahun. InsyaAllah tahun depan kalau ada rezeki lagi, mana tahu boleh sampai lagi. Betul-betul saya berharap Nita dengan Adrian dapat bersama saya kerana
malam ni pengalaman yang saya ada ni memang tidak dapat dijual beli. Tapi apa pun hari dah lewat, ini bermakna saya kena balik ke rumah. Tengoklah apa Adrian dengan Nita buat sekarang ini. Untuk itu, selamat malam. Kita balik ke rumah sekarang. Host yang